A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dapat kita live pada malam ini. Sedikit lewat lah kita mula live sebab perlawanan bola sepak berlangsung pada malam ini. Jadi Alhamdulillah, setelah melihat keputusan yang sedang berlangsung, kita buat live ruqyah syar'iyah lah. Jadi insyaAllah pada malam ini akan diadakanlah satu sembang santai lah tentang perubatan Islam ruqyah syar'iyah lah, bersama dua orang panel perubatan yang bertauliah dan iktiraf lah. Okay, baik. Jadi insya-Allah sebelum saya menjemput panel kita, bolehlah terlebih dahulu saya memperkenalkanlah sedikit sebanyak tentang diri panel kita lah. Baik, insya-Allah yang pertama panel kita pada malam ini ialah Al-Fadil Ustaz Ahmad Salihin, iaitu Ketua Mu'alij Ahsazah lah. Semua kenal adalah yang ni, Ustaz Salihin, Ketua Mu'alij Ahsazah. Dan insya-Allah panel jemputan kita pada malam ini diimport jauh ni. Kami datang jauh ni untuk import panel yang kedua. InsyaAllah bersama kita Al-Fadil Ustaz Amirul Mukminin, iaitu Ketua Mu'alij Akademi Arash, founder Akademi Arash. InsyaAllah nanti beliau akan memperkenalkan diri beliau lah dengan lebih lanjut, insyaAllah. Baik, jadi pada malam ini sembang santai kita akan membuat sedikit kupasan lah berkaitan dengan bacaan, kaedah dan juga bahan secara syar'i lah yang digunakan dalam ruqyah syar'iyah, insyaAllah. Baik, jadi sebelum kita memulakan ataupun sebelum kita menjemput panel kita, bolehlah terlebih dahulu tuan-tuan dan puan share live ini kepada rakan-rakan, ahli keluarga dan semualah rakan di FB, di WhatsApp dan sebagainya, supaya lebih ramailah yang masuk dan mendapat manfaat lagi lah daripada live yang diadakan pada malam ini. Baik, jadi sebelum kita teruskan live kita pada malam ini, kita buka terlebih dahulu dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Jadi insyaAllah tanpa melengahkan masa, dah jam 11.30 malam, InsyaAllah saya menjemputlah kedua panel kita pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Ahmad Salihin dan juga Al-Fadil Ustaz Amirul Mukminin untuk meneruskan sembang santai pada malam ini, insyaAllah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Cuba tengok. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Masya Allah. Jangan lupa buat sikit. Lupa makan. Kena letak juga. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis Ustaz Syafiq yang berusaha, Al-Fadil Sahibul Fadilah Ustaz Amirul Mukminin, founder Akademi Arash, yang bersama saya pada malam ini. InsyaAllah kita akan mengambil manfaat
dari sudut ilmu perubatan Islam, ruqyah syar'iyah secara sembang santai pada malam ini insya-Allah. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah yang baru masuk live, tolong share dahulu. Semoga Allah SWT gandakan pahala dan memberkahi apa perkongsian kita pada malam ini insya-Allah. InsyaAllah. Jadi bersama saya Ustaz Amirul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Nampak sihat. Bertambah sihat. Bertambah sihat. Insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah, kami berada di Muar Johor pada saat ini dalam satu program. Program apa? Ustaz? Program salah satu program terapi holistik atas nama pengubatan akhir zaman atau singkatan dia PAZ. PAZ ya. InsyaAllah kami berkampung di sini bersama Ustaz Salihin, insyaAllah selama berapa hari Ustaz di sini? 2 hari insyaAllah. InsyaAllah. Esok hari terakhir. Jadi pada malam ni kita ambil kesempatan lah untuk mengambil manfaat ilmu daripada Al-Fadhil Ustaz Amirul pada malam ini insyaAllah. Jadi Ustaz, yang pertamanya ramai di kalangan kita bertanya tentang bagaimana dari sudut bacaan, kaedah, bahan yang berdiri di atas garis panduan syariat dalam perubatan Islam, dan macam mana kita nak beza bacaan, kaedah, bahan tersebut adalah benar-benar syar'i dan diperakui dalam etika pengamal perubatan Islam. Kerana di saat ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita banyak dikelirukan oleh beberapa pihak yang mungkin bagi orang awam tidak boleh menilai dengan baik dari sudut ilmu dan pengetahuan dan pengalaman dalam dunia ruqyah syar'iyah, apatah lagi dari sumber rujukan. Jadi kita mendengarlah sedikit sebanyak kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz Amirul berkenaan bacaan, kaedah dan bahan bagaimana yang digaris dalam panduan syariat kita. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ke atas sikit. Okey, baik. Maaf sahabat yang dirahmati Allah, nampaknya Ustaz terperangkap ni ya. Patutnya Ustaz yang interview Ustaz Al-Fadhil Ustaz Salihin kita. Jadi khusus bagi program yang qadarullah kita tidak merancang program ini, tapi apapun Allah yang telah susun pertemuan kita, masya-Allah tabarakallah, untuk kita laksanakan satu program mungkin yang sangat ringkas, tapi insya-Allah kita sama-sama dapat manfaatkan waktu yang singkat ini dengan sesuatu kebaikan. Terima kasih yang berbahagia kepada adinda saya ni, masya-Allah tabarakallah, beliau seorang yang sangat muda dan beliau juga sangat seorang yang sangat agresif dalam dunia dakwah, khususnya dalam ruqyah syariah. Kerana apa? Kerana beliau sangat beliau mengadu akan kesedihan di dalam masyarakat kita pada zaman sekarang, pada tahun 2022, yang sepatutnya tahun 2022 ini sesuatu yang berteknologi, yang kita panggil zaman moden, tak adalah perkara-perkara yang kita panggil satu yang agak boleh kita kategorikan sebagai sesuatu yang mundur dari segi pemikiran, yang terkait dengan akidah, kembali seolah-olah kembali kepada zaman jahiliah. Ini yang paling menyedihkan beliau ya. Jadi beliau terpanggil, dan sangat sebenarnya dalam kerja dakwah dalam bidang ruqyah ini kami semua sebenarnya sangat berisiko ya. Antara risiko yang pertama, yang tidak lain tidak bukan, kami akan dibenci oleh syaitan dari golongan jin. Yang kedua,
jelas sekali syaitan dari golongan manusia. Minal jinnati. Minal jinnati wan nas. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, tetapi beliau terus bergerak bersama dengan semua tim di bawah bimbingan beliau. Masya-Allah, tabarakallah. Sebelum kita mulakan, Ustaz sangat mengalu-alukan, mudah-mudahan perjuangan beliau dan semua sahabat yang mengenali beliau dan semua para dai dalam bidang ruqyah khususnya seringlah mendoakan agar kami istiqamah dalam bidang dakwah ini. Insya-Allah kami tidak akan berundur sehingga nafas kami yang terakhir, insya-Allah. Yang berikutnya berkenaan dengan persoalan, ada beberapa pihak yang sudah menampilkan diri ataupun diberi peluang di dalam masyarakat, khususnya di dalam media arus perdana, baik dalam media sosial, media TV, media apa saja bentuk media yang sekarang sudah pun mudah untuk diakses. Yang pertama, sahabat yang dirahmati Allah, perlu tahu asal usul keilmuan seorang yang membuat perkongsian itu sendiri. Maksudnya dari mana ilmu yang individu itu kongsikan. Jangan sampai kita mengambil sesuatu yang kita sendiri tidak tahu dasar atau asal usul sandaran yang kita perolehi, hatta yang kita perolehi itu dari seorang guru-guru yang mempunyai title, seorang guru guru di pondok-pondok, di mahat tahfiz, atau di mana saja, kerana ia tidak menjamin, itu bukan salah satu jaminan bahawa apa yang dikongsikan oleh individu tersebut adalah benar-benar adalah sesuatu yang boleh kita amalkan. Apalagi mereka yang tidak mempunyai asal usul atau latar belakang ataupun pendidikan secara khusus dalam bidang apa yang beliau kongsikan. Ini yang paling membimbangkan kami semua, seolah-olah mereka ini semua ahli dalam bidang apa saja, sehingga kan sangat menyedihkan kami. Beberapa hari kebelakangan ini ada perkongsian dari individu-individu tertentu yang boleh kita katakan membuat perkongsian atau fakta-fakta yang mereka berikan ini adalah sesuatu yang bagi kami sendiri ini tidak jelas dari mana asal usulnya. Jadi insya-Allah kita sama-sama akan kupas, akan kongsi secara santai, insya-Allah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Kepada sesiapa yang ingin membuat ada pertanyaan juga, kita boleh berbual santai, insya-Allah kami sedia melayani, insya-Allah. Wallahu a'lam. Panjang juga mukadimah kita, sebenarnya tak ada skrip yang khusus, Jadi sahabat yang dirahmati Allah, kepada sahabat-sahabat yang masih keliru berkenaan dengan bagaimana untuk menilai seseorang individu, seseorang perawat, khususnya sebagai seorang perawat alternatif ataupun kita panggil sebagai seorang perawat Islam, Jadi sekali lagi, tolong kaji latar belakang mereka, dari mana. Tak salah pun kalau kita tanya dia dari mana sumber ilmu yang beliau kongsikan. Jadi insya-Allah itu lebih selamat. Jangan asal ambil sahaja kemudian kita amalkan. Ini bahaya sekali, masya-Allah. Tolong sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong tak salah pun kita tanya, kerana kalau kami yang bertanya baik di live ataupun offline, malah kami yang dikecam oleh follower mereka, jadi dikecam perkara biasa. Dah lali dah. Bagi kami seperti minum air suam, kecaman itu. Air suam, hati kering dah, telinga pekak, mata berai. Pedas juga tu. Pedas. Tapi itu perjuangan. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, sahabat lebih mengenali follower Ustaz Salihin, lebih mengenali beliau, bagaimana agresif beliau dan semua tim-tim di Ahsaza
membongkar semua kesyirikan-kesyirikan atau memberitahu kepada masyarakat bagaimana cara untuk menilai keilmuan atau menilai sesuatu yang syar'i dan tidak syar'i, khususnya dalam pengubatan. Jadi tolong sahabat-sahabat, tolong kongsikan setiap perkongsian beliau, share kepada ahli keluarga. Selalu Ustaz buat live di mana Ustaz? Facebook dan Telegram ya. Jadi tolong kongsikan di Facebook, Facebook dan Telegram ya. Jadi insya-Allah banyak sekali perkongsian dari beliau. Insya-Allah kita sama-sama sebarkan kebaikan. Insya-Allah. Jadi kita terus pergi kepada apa poin kita tadi? Bacaan, kaedah dan bahan. Okey, baik. Sahabat yang dirahmati Allah, yang pertama kita ingin menyentuh berkenaan dengan bacaan seseorang seseorang perawat atau muallis atau perawat Islam atau pengamal atau apa saja istilah di beberapa daerah atau negeri. Mereka menggunakan juga istilah panggilan bomoh ya, tapi tidak kita melabelkan itu sebagai seorang yang non syar'i, tidak ya. Tapi yang kerana ada beberapa negeri atau daerah Ustaz sendiri pergi ke tempat mereka, waktu dapat jemputan mereka panggil Ustaz bomoh tetapi membuat perkongsian berkenaan ruqyah syariah. Maksudnya mereka menggelar perawat Islam di beberapa daerah atau kawasan sebagai satu panggilan yang sinonim dengan bomoh ya. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, kita boleh ambil sekali lagi apa saja perkongsian daripada pengamal, daripada guru, daripada siapa pun yang membuat perkongsian. Yang pertama, tolong semak dari segi yang pertama tadi, sudut keilmuan, maaf Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sanad ilmu itu sendiri, dari mana mereka dapatkan ilmu itu ya. Contoh mereka memberikan perkongsian. Okey, antara perkongsian yang Ustaz nak sentuh, contoh ya, boleh baca sesuatu walaupun daripada Al-Quran. Contoh, boleh baca ayat daripada keratan satu surah sebanyak dengan jumlah sebanyak 10,000 kali dengan niat untuk mendapatkan sesuatu kebaikan ataupun kelebihan. Contoh antaranya, ramai yang Ustaz sedang terapi dan Ustaz bimbing, mereka ingin mendapatkan kekayaan dengan cara mudah ya, rezeki melimpah ruah. Dan ada yang pernah mengambil ilmu begitu juga untuk mendapatkan kekebalan atau sesuatu yang boleh menjamin orang lain takut atau tunduk dengan mereka, penunduk istilahnya. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, sebagai pembuka yang mudah ataupun satu senario mudah, apakah ada lagi sesuatu ilmu ataupun sesuatu perkongsian yang lebih baik berbanding dengan apa yang Nabi ajarkan? Setelah mana ya, yang kita yakini, kita semua sepakat bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul penutup akhir zaman ya, yang memberikan semua contoh terbaik. Jadi kalau boleh itu sebagai garis panduan untuk kita menjadikan batasan sebelum kita mengambil sesuatu amalan. Baik, insya-Allah nanti kita akan sentuh secara detail lagi insya-Allah. Ada bertanya Ustaz, perlu ke kita minta rujukan daripada guru tersebut sebelum kita merawat dengan dia ataupun perawat tersebut? Baik, baik. Masya Allah, bagus tu. Siapa yang bertanya tu? Siapa tadi ya? Tak jumpa. Baik, Alhamdulillah, bagus sekali. Zainal Abidin. Tuan Zainal Abidin. Tuan Zainal Abidin, Masya Allah, tabarakallah. Berkenaan dengan soalan Tuan, sebenarnya kita sebelum kita belajar sesuatu, sekali lagi perlu kita menyemak latar belakang guru, menyemak latar belakang guru yang ingin kita dapatkan ilmunya. Kerana kita sudah berada di kemuncak penghujung ataupun zaman akhir
yang penuh dengan fitnah. Jadi jangan semudah ya, kerana perawat yang non syar'i dengan yang syar'i juga, malah mereka dari segi penampilan, pakaian mereka lebih syar'i kelihatan, lebih syar'i ya. Kalau jubah itu lebih labuh dari kami yang hanya begini-begini saja. Kalau ada tasbih itu lebih besar dari tasbih yang kami gunakan. Kalau cincin itu penuh di jari, warnanya lagi mengerikan. Contoh penuh dengan tarikan-tarikan, itulah topeng, cerminan mereka yang ingin menutupi kebatilan. Banyak sekali guru-guru yang, bukan ustaz cakap semua, tidak, tetapi tak salah kita minta daripada guru tersebut di manakah rujukan atau kitab-kitab sumber yang mereka gunakan sebelum membuat perkongsian. Jadi cuma sebagai seorang murid kita tolong jaga adab, akhlak sewaktu ya guru menyampaikan. Apakah sesuai, kita bertanya pada waktu tersebut. Kalau tak sesuai, mungkin boleh kita tanya dengan kadar yang lebih sesuai ya. Jadi kita lebih kenal guru-guru kita, insya-Allah itu lebih baik. Wallahu a'lam. Ada setengah perawat pakai cincin di jari tengah. Adakah mereka ni perawat Islam tidak tahu ada hadis yang melarang orang lelaki pakai cincin di jari tengah? Betul. Wanita tak apa. Berarti tak apa. Lelaki. Jadi kita boleh lihat dari sudut pemakaian pun ada yang berbeza. Masya-Allah. Pemakaian itu ikut syariat ataupun tidak. Kalau perawat tu benda asas pun tak tahu, yang lain lagi lah. Benda asas tu, benda asas benda basic je tu, betul ya. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, dalam perkara asas kalau dia sudah gagal, bagaimana mungkin kita ingin mengambil sesuatu kebaikan dari seorang yang kita idolakan ya. Sedih kalau esok, na'udzubillah, esok kita berada di hadapan Allah yang kita mengaku kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin meminta sedikit syafaat, sedangkan kita meninggalkan ya apa yang Nabi sangat yang kita semua kasihi ya. Nabi telah tinggalkan suatu mukjizat yang kekal sehingga hari ini sebagai rujukan kita, tetapi kita tidak mengamalkan. Nabi dah contohkan dari segi pemakaian ya, apalagi sampai ke lisan, bagaimana akhlaknya. Allahu Akbar. Sedih kalau kita takut ya, kita tak tahu nak bahas secara mendalam. Kalau kita sentuh satu-satu dengan lebih terperinci, kami sendiri terlalu jauh. Sebab tu kami masih belajar. Kami berada di sini, kami masih belajar. Masya Allah, kami berkorban. Kami bukan mengajar. Bukan mengajar. Kami belajar. Belajar. Di ya. sini lagi ni belajar. Belajar. Jadi bagaimana mungkin kami ingin mengajarkan sesuatu sedangkan kami masih belajar. Jadi kami sekadar membuat perkongsian dari amanah yang telah diberikan oleh guru-guru kami ya. Insya-Allah setiap apa yang kami kongsikan, kami ada sandaran. Okey ya, sana. Oh, masalah sini. Oh, masalah sini ya. Jadi sahabat yang dirahmati Allah boleh lihat ya, apa saja bentuk ya, daripada sepanjang kita bersama, daripada kehidupan dia seharian ya, baik daripada penampilan, pakaian, bahasa, budi bahasanya, banyak sekali kalau kita nak sentuh ni. Ya, apalagi kita melihat ada perawat-perawat yang buat live sekarang di Facebook sambil isap rokok. Ya? TikTok banyak. Di TikTok, betul. Di TikTok itu ramai. Macam mana perawat yang merawat Allahu sambil isap rokok? Itu dah melanggar etika pengamal perubatan Islam. Sangat melanggar. Allahu Akbar. Pada rahmat dari Allah, seorang perawat perubatan Islam juga, kalau nak tengok mereka belajar juga kitab Syama'il Muhammadiyah. Di situ ada semua pasal Rasulullah. Daripada atas sehingga ke bawah. Ada perawat pakai cincin pun tak ikut Rasulullah dah. Macam mana dengan kaedah-kaedah yang lain? Kita dengar contohnya perawat banyak berselawat, tapi dalam ruqyah, ayat ruqyahnya pun salah dibaca.
dan dimasukkan dengan bacaan-bacaan yang lain. Macam mana itu Ustaz? Tapi orang percaya kerana perawat ini ditutupi dengan selawat. Allahu Akbar. Selawat itu bagus, baik. Ya, tak ada salahnya. Tapi menzahirkan diri setelah berselawat itu mana sunnahnya? Kaedahnya punah, bahan yang digunakan pun tidak berkaitan dan sebagainya lagi. Macam mana Ustaz dengan perawat yang seperti ini? Allahu Akbar. Ya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga semua kita dan menutupi aib saudara kita, ya, seperti mana yang dituntut apabila seorang anak Adam ataupun saudara seiman menutupi aib seorang saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya besok di hadapan Allah, di mahsyar. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, kalau perkara asas seorang individu yang apalagi sudah menceburi bidang dakwah di dalam dunia pengobatan ruqyah, tetapi beliau masih belum boleh menjaga atau belum boleh mengikuti sebanyak mungkin sunnah yang telah dicontohkan Nabi, sebaiknya hindari, ya, sebaiknya hindari, kerana bagaimana mungkin dia sendiri belum boleh mengikuti, kerana ruqyah yang kita harapkan ataupun doa yang kita harapkan daripada individu tersebut adalah suatu doa yang ingin kita dapatkan. Yang pertama adalah rahmat, kesembuhan, ya. Tetapi kalau dia sendiri masih belum boleh menjaga ataupun mengikut sesuatu yang lurus, pasti akan terhalang doanya. Dan paling banyak yang keliru, masyarakat kita melihat seolah-olah ada kesembuhan daripada perawat yang begitu. Nah, ini yang kita panggil sebagai istidraj. Dan perawat itu juga perlu faham, perlu sedar bahawasanya itu adalah satu fitnah untuk dia. Perawat tadi merasa itu adalah satu kelebihan dengan melanggar syariat, dengan melakukan sesuatu yang tidak ada sandaran, tapi pesakit kelihatan sembuh. Dan syaitan ini licik. Di sinilah adanya campur tangan yang kita boleh panggil sebagai talbisul iblis, ya. Syaitan mencampuri urusan pesakit-pesakit dengan kesalahan-kesalahan seorang perawat yang melanggar syariat, apalagi yang sudah terlalu jauh, tetapi kelihatan pesakit yang dibantu sembuh. Dan pasti dia akan merasakan dengan kesalahan tadi sebenarnya ada kebaikan, dan dia akan terus melakukan kesilapan kerana yang pertama, perawat tadi sebenarnya tidak ada guru yang membimbing. Yang kedua, dia masya-Allah tabarakallah. Yang kedua, perawat tadi memang jelas tidak ada sumber rujukan yang sahih. Ya. Jadi hati-hati dengan perawat begini, ya, kerana apabila kita tanyakan dari mana sumber ilmunya, siapa guru-guru, dia tidak boleh menjelaskan dan tidak boleh menjawab soalan itu pada waktu yang walaupun kita bagi setahun, bukan satu hari, kita bagi setahun, dia tidak mampu menjawab. Gurunya entah mungkin dalam mimpi, entah mungkin daripada Google, dari YouTube, dan ilmu-ilmu yang mereka ambil dari mana-mana, live dan diklaim ilmu mereka. Allah, ini fitnah paling besar. Itulah yang paling kita bimbangkan. Baik Ustaz, jelas. Bismillah. Ada satu perkara yang saya pernah reka. Benda tu tak haram pun, tapi saya tak nak sebut di sini supaya menjadi panduan. Benda tu memang saya reka, tapi saya 2 hari setelah itu saya melihat ada perawat lain yang mengakui itu adalah ilmunya yang ada dalam kitab, sedangkan tak ada dalam kitab. Sebab yang nampak kita reka itu nampak sangat ambil daripada sumber-sumber daripada orang lain.
Bapa yang dirahmati oleh Allah. Ada soalan Ustaz sini daripada Muhammad Firdaus. Saya nak tanya Ustaz, mohon bagi pencerahan berkenaan scan dari jauh, khadam, dan dapat melihat alam gaib. Scan dari jauh yang macam mana boleh, yang macam mana tak boleh dalam perubatan Islam. Sahabat yang dirahmati Allah, Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya setiap hari sampaikan semalam pun Ustaz sendiri masih menerima panggilan, mesej WhatsApp daripada saudara kita yang ingin mendapatkan perkhidmatan rawatan tetapi tidak dapat menghadirkan diri. Mereka mengharapkan rawatan secara jarak jauh ataupun scan jarak jauh. Nah, sahabat kena faham dahulu yang pertama, perbezaan ruqyah syar'iyah dengan syirkiyah. Ya, yang pertama, yang membataskan ruqyah syar'iyah dengan syirkiyah ini hampir setipis kulit bawang. Hati-hati. Ya, baik kita sebagai seorang muallis, seorang perawat atau seorang pesakit perlu faham dahulu. Ya, yang pertama, ya, walaupun seorang perawat itu penampilannya bagus, pakaiannya dari segi tutur kata, bahasa, bacaan, tetapi kalau mereka masih ada mencampurkan amalan-amalan yang kita kategorikan sebagai sesuatu yang syar'i. Contoh yang pertama, di dalam pengubatan tidak ada pengubatan ruqyah syar'iyah, tidak ada istilah rawatan atau scan jarak jauh. Ya, tolong take note dulu ya. Tidak ada istilah scan atau rawatan jarak jauh. Tetapi Ustaz, saya pernah contoh ni, tapi Ustaz, saya pernah dapat rawatan begitu dari seorang yang mungkin ada title yang boleh kita percayai, ada capability, ada malah mungkin ada yang ada tauliah lagi, ya. Tapi mereka ada melakukan begitu. Nah, itu kita boleh panggil sebagai satu ikhtiar doa, berdoa, ya. Itu tidak kita kategorikan sebagai ruqyah yang dibenarkan atau ruqyah syariah yang sebenar. Ini berbeza, ya. Contoh, kita dah tak dapat hadir, memang tak dapat disebabkan beberapa kekangan. Yang pertama, pesakit uzur, yang uzur syar'i ni, terbaring di rumah. Dan kedua, jarak pesakit terlalu jauh. Jadi macam Ustaz pernah merawat seorang pesakit saudara kita yang ditugaskan di China. Kemudian Ustaz bimbing dia dengan melakukan video call, ya. Jadi ada beberapa kriteria yang perlu kita ketahui dulu sebelum kita melakukan diagnosa, sebelum kita melakukan rawatan. Nah, itu insya-Allah nanti Ustaz Salihin akan perincikan ya. Di live beliau juga insya-Allah beliau sering berkongsi bagaimana cara membuat diagnosa yang benar sebelum rawatan, pasca rawatan, dan sedang dalam rawatan. Jadi kita tidak semudah itu, ya. Ada orang minta sesuatu, Ustaz minta tolong scan. Kemudian kita kebanyakan dari perawat-perawat yang non syar'i, teruslah straight to the point je. Yang non syar'i, mereka akan meminta gambar, minta nama, dan malah mereka minta duit, nama ibu, kemudian minta tolong transfer duit. Yeah. Sebagai sebagai apa tu? Sebagai mahar, tanda jadi, mahar. Tanda jadi. Ada seorang pesakit Ustaz, yang mereka minta duit, dia dah bagi gambar, dia dah bagi nama semua. Lepas tu dia suruh pesakit itu duduk dalam posisi yang kelihatan agak Islamik. Ni Ustaz kongsikan ya. Dia suruh, yang pertama dia suruh pesakit tu berwuduk. Wah, ini bagus betul ya. Yang berwuduk comel dah tu. Kemudian tutup aurat, tambah syar'i, tambah syar'i. Dia perempuan, kita bertambah yakin. Bertambah yakin betul Ustaz. Kemudian yang ketiga, pesakit bentang sejadah, duduk di sejadah dalam menghadap kiblat, dalam keadaan menghadap kiblat. Wah, ini termasuk dalam menghadap Kaabah. Masya-Allah, ni
Islamik sungguh, Macam nak solat. macam nak solat pula. Kemudian ada satu yang mereka minta yang meragukan. Di sinilah dia melakukan atau mengikut arahan daripada perawat tersebut. Dia disuruh membuka mulut. Tak sampai 5 saat dia membuka mulut, seolah-olah ada sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya. Ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Kemudian dia panik kerana benda yang masuk ke dalam tubuh badan yang tidak kelihatan tadi seperti hilang gaib tiba-tiba, dan badannya terasa tidak selesa. Kemudian secepat itu juga beliau cepat menghubungi ustaz, dan ustaz melakukan kaedah berdoa atau meruqyah dengan menggunakan telefon, kerana jarak dan situasi yang memerlukan dengan keadaan kadar segera tadi. Qadarullah, pesakit ini dah tahu, dalam keadaan ustaz dah jelaskan sebelum ni, cuma jadual perubatan atau appointment tu masih belum sampai. Jadi dalam keadaan dia sudah bersedia, ustaz bacakan, baru baca surah Al-Fatihah, dia merasa satu badannya bergegar dan keluar satu, seolah-olah satu gumpal, dia kata keluar semula yang masuk ke dalam tubuh badan, keluar melalui muntahnya tetapi tidak kelihatan, dan selepas tu badannya lebih merasa tenang dari sebelum ini. Nah, ini hati-hati ya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kerana perkara yang perlu kita tekankan di sini, yang pertama kita sudah menyihir diri kita sendiri, kerana antara media atau buhul yang paling tajam boleh tukang sihir atau bomoh gunakan adalah, yang pertama daripada foto, yang kedua nama kita, kemudian dibentikan dengan ibu. Ini adalah salah satu penghinaan daripada anak-anak Adam itu sendiri. Takkan kita yang hidup ni dibentikan dengan ibu. Ini cara mereka menghina nasab anak-anak Adam. Kerana kalau mereka, maaf, yang non-Muslim ni mereka boleh bersama, sebelum berkahwin mereka boleh bersama dengan sesiapa ya. Ini beza kita sebagai seorang Islam dan Muslim dan non-Muslim. Ini cara yang pertama. Kemudian ada beberapa perkara lain, kalau boleh hindarkan dari memberikan sesuatu dari sifat fizik kita. Contoh, ada perawat yang minta untuk melepaskan ikatan saka, meminta kuku, meminta rambut, meminta darah. Kemudian meminta pakaian yang sudah dipakai oleh seluruh ahli keluarga diserahkan kepada pengamal tadi. Dan malah sesuatu yang lebih dahsyat, satu keluarga tu sakit dengan satu sakit yang misteri. Inilah sesuatu yang kita panggil sebagai buhulan ataupun media-media sihir yang paling tajam yang boleh mereka guna pakai untuk manfaatkan peluang untuk perniagaan mereka. Ustaz Salihin banyak kongsi ya berkenaan kes-kes begini. Jadi insya-Allah boleh Ustaz Salihin tambah lagi. Saya teringat satu kes, kita sekiranya bila bagi kasetnya 2 minggu lepas saja. Oh, baru lagi 2 minggu lepas. Kita ada satu orang pemenang daripada follower kita, mungkin beliau pun ada malam ni. Tapi saya tak nak sebut nama. Alhamdulillah. Kita cabut-cabutan tuah tu, dia menang. Jadi dia dan keluarga dia ikut kami ke Tasiknya. Masya-Allah. Dalam masa yang sama dia seorang pesakit. Semasa proses diagnos pada malam tu, bila kita diagnos, dia kata memang gangguan keturunan, memang diagnos tepat-tepat gangguan keturunan, dan cara diambil belaan jin tersebut, keturunan tersebut adalah dengan meminum darah. Oh, tu dia. Darah daripada datuk nenek lah. Aktifkan dia punya jin. Dan masa tu saya merawat dia dan anak dia. Tidak ada kerasukan, tidak ada gegaran, tidak ada tangisan, buat ikan memutuh pun tidak ada kesan apa, bacaan full, asal ain full dan sebagainya, sihat.
saya tanya dia, berubat dengan siapa sebelum saya? Dia kata akhir sekali dengan Ustaz Amirul. Allah. Suspend betul. Saya dengar, kita dengar Ustaz Amirul. Masya Allah. Dia orang Perlis, orang Perlis. Suami dia asal Kedah. Allah Akbar. Mungkin Amirul lain, mungkin Amirul lain tu. Dua-dua pencen pensyarah. Masya Allah, tabarakallah. Seterusnya saja lagi berubat dengan siapa lagi Ustaz sebelum Amirul ni? lain, Ustaz Amirul lain. Semua dia sebut pakar-pakar ruqyah. Kita lah sekali. Memang kita rasa Allah memang tidak ada, dah sembuh. Dah sembuh 100%. Alhamdulillah. Masya-Allah. Beliau dan keluarganya banyak belajar lah di bidang ruqyah ini. Itu alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti suatu hari kita dapat jumpa dengan Ustaz Amirul tu ya. Di Perlis tu bukan ustaz ya. Ustaz baru belajar. Masya-Allah, ini semua sebagai satu ujian untuk kita semua. Kita dengar dia punya masalah keluhan tu, kita takut nak ruqyah dia. Yalah, keturunan dia kan minum darah. Makan darah daripada keturunan. Darah betul. Isap macam tu. Dia macam ni Ustaz. Dia ambil pisau sikit, gigi sikit. Minum. Keturunan kena minum. Allah. Itu. Kalau di sebuah kampung dia sendiri, ada cerita, saya tak sebut nama, kampung dia, keluhan dia begini, keluhan dia asyik mimpi satu pokok besar tu, sentiasa pokok tu. Saya bertanya dia, apa kaitan pokok tu dalam kehidupan? Dia kata, semenjak saya kecil, datuk nenek saya, orang kampung saya ni, akan sembelih kambing bukan atas nama Allah. Mana kambing tu untuk keselamatan kampung tersebut. Darahnya diambil, diletak di pokok tersebut, dagingnya dimakan satu kampung. Itu zaman dulu lah. Zaman sekarang mungkin dah tak buat, dia kata. Tapi dia sempat zaman tu, dia sempat makan daging tu semualah. Dia mimpi pokok tu boleh kata seminggu tu 2-3 kali. Masa seminggu. Banyak kali pokok tu. Saya tanya dia, pokok tu masih ada? Ya, masih ada. Sehingga sekarang. Sebab tu kita pun, ini biasa kerasukan ruqyah. Tapi bila ruqyah tak kerasukan, keluhan hebat, tapi tidak ada apa-apa dengan ayat ruqyah. Kita baca full asai, baca sihir, baca saka, ada gangguan jin, bercinta, semua baca. Akhir sekali kita kelelahan, kita baca doa je lah. Kita dari segi keluhan hebat, tapi dari segi keluhan ketika ruqyah tidak ada. Masya-Allah. Sebab tu kita tanya rawat dengan siapa sebelum ni. Lupa nak tanya awal. Alhamdulillah dah sembuh. Alhamdulillah. Sekali lagi lah Ustaz cakap itu mungkin samaran saja ya. Masya-Allah. Mudah-mudahan ramai lagi di luar sana yang bernama Ustaz Amirul ya. Mudah-mudahan insya-Allah bukan yang di sini. Jadi alhamdulillah, qadarullah, kesembuhan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah, tidak ada sedikit pun kuasa makhluk ya yang kita yakini hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi alhamdulillah, nak cerita sebenarnya pengalaman-pengalaman setiap orang, setiap pengamal mempunyai pengalaman yang berbeza-beza. Adapun kekuatan dari segi keimanan diri individu yang Allah uji, itu sebenarnya yang menjadikan kami bertambah semangat untuk membantu semua yang Allah sedang uji ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Setiap sahabat yang hadir, setiap apapun gelaran sahabat ataupun pesakit yang datang jumpa kami, sebenarnya kami tak berhenti berdoa ya. Walaupun pesakit dah balik, kami berdoa. Di setiap doa kami ada doa untuk semua sahabat-sahabat. Jadi jangan pernah berputus asa. Adapun balik ataupun belum dapat tarikh appointment ya, Ustaz yakin ada ramai yang sedang tengok live ni yang sedang menunggu tarikh sebenarnya. Minta maaf sangat. Itulah jadi sekali lagi kami sedang masih belajar. InsyaAllah selesai pembelajaran kami balik, nanti kami akan belajar lagi dan insyaAllah akan terus membantu ya. Kita sama-sama terus, yang pertama sering mendoakan
Yang kedua husnuzan. Ya. Ketiga syukur di depan. Kerana belum tentu kita dapat masuk ke dalam syurga Allah dengan amal ibadah, dengan sedekah jariah, dengan apa saja yang kita rasa itu modal kita di hadapan Allah. Mungkin ini asbab yang paling mudah untuk kita berjumpa dengan Allah dengan satu solusi yang orang lain mungkin tak dapat. Macam ni. Jadi ini adalah waktu terbaik sahabat yang diuji berdoa. Ya, bukan untuk kesembuhan saja, berdoa, minta apa-apa je dengan Allah, kerana waktu dia sedang diuji inilah kita termasuk dalam kategori hamba-hamba yang terzalimi. Kalau benar kita sedang diganggu dengan sihir. Masya Allah. Jadi insya-Allah Ustaz pun doakan. Jadi semua sahabat-sahabat jangan sedih. Kita ada ramai, nanti kamera juga boleh. Ni semua pasukan perawat semua ni. Ramai ni. Ramai ya. Ramai ada. Penuh kami di dalam dewan ni semua perawat semua ya. Angkat semua tangan. Tu semua perawat. Masya-Allah. Ya, masya-Allah. Alhamdulillah. Saya teringat satu pesanan daripada guru masyayikh perubatan Islam Ruqyah Syar'iyah. Katanya, kecilkan keluhan, besarkan doa. Masya-Allah. Kadang kita besarkan keluhan, doa tu jadi kecil. Kalau kita besarkan doa, kecilkan keluhan, syaitan pun makin mengecil. Cabut lari dia. Cabut lari dia. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT, ada soalan sini daripada Muhammad Zubir Hasan. Patut atau tidak pihak yang berkaitan dengan hal ehwal, mungkin Jabatan Hal Ehwal Agama, tentang perawat Islam ini buat pemantauan dan teguran terhadap cara rawatan yang tak syar'i? Maksudnya dia tanya pihak yang berpatutan lah. Patut ke? Kita tak boleh jawab ni. Saya tak boleh jawab sebab kita walaupun saya kerja pejabat agama, tapi saya bukan penguat kuasa. Tapi di Jabatan Hal Ehwal Agama di negeri Terengganu khususnya lah, kita baru sebelum datang sini, hari apa itu? Hari Khamis ya? Khamis sebelum Khamis hari tu dekat lah. 2 hari lepas kita berjumpa dengan pegawai penguat kuasa Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Terengganu lah, secara sulit membincangkan tentang isu-isu yang timbul berkaitan dengan pengamal-pengamal perubatan Islam yang mengaku perubatan Islam tapi tidak mengikut etika perubatan Islam, yang sebenarnya uskun ataupun dukun lah. Dia banyak perkara kita bincang, dan insya-Allah dalam pengurusan, insya-Allah negeri Terengganu akan lebih maju ke hadapan, insya-Allah, untuk menguatkuasakan bidang tradisional pengubatan Islam ini dan komplementari. Amin, amin, masya-Allah, alhamdulillah. Bukan tak ada usaha, ada usaha. Buat pengetahuan semua sahabat yang dirahmati Allah, usaha telah dijalankan lebih daripada 8 tahun. Di peringkat persekutuan juga sebenarnya kita sedang bergerak ke arah satu lagi, selangkah lagi, di mana akta yang sedang kita perjuangkan di bawah Akta 775. Akta 775 yang mana di situ ada garis panduan yang telah disepakati, yang telah di officially, apabila akta ini telah di legalize atau telah di officially diterima di parlimen, maka semua pengamal-pengamal yang mengaku perubatan Islam, letih tahu, kami hari ini kami bantu saudara-saudara yang mungkin jauh daripada ikatan kekeluargaan kami. Bagaimana kalau suatu hari Allah uji keluarga kita, adik-beradik kita, wahai semua saudaraku yang masih belum tahu di mana asal usul keilmuan saudara, sahabat-sahabat yang masih belum tahu apa yang mereka bawa, yang mereka amalkan, tolong semak dengan guru-guru yang ahli dalam bidang ini. Tolong, bukan jumpa ustaz pun tak, tapi tolong hari ini ustaz secara ikhlas selalu mendoakan sahabat-sahabat semua yang membuat perkongsian atau sudah pun membuat rawatan tetapi tidak berguru dengan jelas, tidak tahu sumber keilmuan sahabat-sahabat. Ini waktu terbaik, teruskan. Kalau ustaz seorang, kami je yang berdoa,
mungkin Allah belum angkat. Kalau sahabat sendiri ada keinginan di situ, insya-Allah Allah akan cepatkan doa itu ke arah yang lebih baik. Ya, kami sedih, kami tak cukup masa dengan diri kami sendiri, bukan untuk keluarga, dengan diri kami sendiri kami tak cukup masa. Ustaz Salihin semalam berapa jam je tidur. Kami hari ni pun belum tidur lagi. Ya, kalau ikutkan tidur mungkin 2 atau 3 jam, itu adalah quality time kami yang sangat baik. Itu satu pun hari. diganggu. Itu pun diganggu. Ni. Oh ya. Oh, maksudnya gangguan telefon ya, bukan gangguan misteri ya. Terganggu, call tak berhenti. Call tak berhenti. Jadi tolonglah ya. Tolong sama-sama sahabat-sahabat ya. Apa pun persatuan, pertubuhan, amalan yang sahabat-sahabat bawa kat luar sana, ini waktu terbaik sementara masih ada peluang ya, sementara masih punya ruang. Pergilah berjumpa, rujuk kepada beberapa, kalau tak nak jumpa kami ya, setiap kali kami komen, setiap kami buat live, komen kami di delete. Kami juga tak ada akses untuk komen kali kedua. Ya, itu tujuan tu untuk apa? Kami tak tegur secara baik, kami tegur secara sangat halus, ilmiah ya. Tetapi ruang komen pula di-block oleh sahabat-sahabat ya. Kami tak pernah condemn, tak. Malah ada follower dan yang mungkin moderator daripada pihak tuan-tuan atau sahabat-sahabat di luar sana sendiri yang menghentam kami, padahal kami tanya dengan cara yang sangat baik kami. Sumbernya apa? Ustaz Salim sangat baik. Kalau dengan Ustaz, siaplah. Ustaz pun dah cuba jadi baik ni sebab kami tak cukup masa untuk diri kami sendiri. Yang kita peliknya, bila kita jelaskan sesuatu perkara dan benda tu betul lah, kita bagi tahu, kita tak sebut nama, tempat dan sebagainya, kita sebut umum saja. Kena juga. Kena juga. Kata tapi kita, kebanyakan yang komen, kebanyakan fake account. Kenapa tak berani kalau anda di jalan yang benar? Nama saya di FB, nama yang penuh, sama macam IC. Tapi nama kenapa di alam sebelah mungkin? Kenapa ramai perawat yang mengaku perubatan Islam, fake nama account pun tak sama dengan nama anda yang sebenar? Guna fake account lah maksud. Takut orang sihir ke? Nanti kalau tu sih macam mana? Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Masya-Allah. Mana keyakinan kita? Masya-Allah. Di mana terletak sifat 20 yang kita gembar-gemburkan, kita mengaji selama ini dengan tuk-tuk guru masyayikh, guru-guru di Semenanjung Malaysia, Pantai Timur, pondok-pondok dan sebagainya. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya di page saya akan blok mereka yang hentam menghina tubuh badan peribadi. Tapi kalau dia menegur dengan baik, ada ilmiah, kami terima kalau kami salah. Akan tetapi kalau hentam dengan hujahan, label dengan cacian, makian, kita tengok dia fake account je, dok. Kalau bukan fake account, kita dok blok. Kita balas biasa lah. Kita balas biasa. Tapi kalau fake account, kita dok layang. Sebab dia masuk pun dengan niat yang dok baik dah. Baik, tuan-tuan rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, tapi kita teruskan juga perkongsian bermanfaat. Sebab apa? Pertama, tuan-puan kena ingat, kami berpegang teguh dengan syariat agama Allah. Rujukan kami jelas Al-Quran, As-Sunnah, Hadis, ijma' ulama qiyah, tajribah ahli ulama, dan kita ada sumber rujukan dan kita pun dilatih, dikawal, diselia, diawasi. Kami dan diawasi, terus dibimbing. Kami salah, mereka akan tegur. Alhamdulillah. Saya salah, Ustaz Amir tegur saya. No. Banyak. Ramai lagi lah yang tegur saya. Kita ada guru kita. Bukan seorang dua, banyak, ramaikan guru, banyakkan rujukan. Apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan lagi tu? Banyak pula soalan ni. Banyak soalan ni. Oh, panas, makin panas. Sekejap minum dulu. Minum dulu. Bismillah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, banyak sangat soalan ni. Yang mana sempat kita jawab ya, insya-Allah. Yang mana nak hentam, silakan hentam. Berjumpa di padang mahsyar, akan terkutik segala pahalamu, akan ku hentam segala dosaku padamu. Ambil sikit di sini. Ya, sebab apa? Berani, ambil sikit dosa sini. Sebab apa? Itu dijamin hak kami.
dalam kitab Sirus Salikin jilid keempat. Belajar kitab Syekh Falembani terjemah daripada Ihya Ulumuddin. Iya, Ulumuddin. Kitab pondok tu. Bukan Syekh Google. Dah. Ya. Tidak. Ini tanya siapa guru? Syekh. Siapa nama Syekh? Senyap. Dah setahun dah bagi ni dah setahun dah ni. Dia masuk tahun kedua ni. Tanya guru kami. Lepas tu tanya guru kami. Dah masuk tahun kedua dah. Guru kami mesti ada nama Sampai sekarang tak ada nama. Okey, ada soalan lagi Ustaz. Ini ada soalannya dia pink. Boleh Ustaz jelaskan bagi perawat yang menggunakan pergerakan tangan seolah-olah macam menggunakan jurus. Macam mana tangan tu gerak macam mana tu? Adakah dibolehkan sebegitu sehingga menimbul rasa kagum bagi mereka yang tak memahami dalam bidang ini dan dianggapkan benda itu nampak hebat? Mohon pencerahan. Ustaz Zul ni kena Ustaz Zul sini. Sini Ustaz. Sila Ustaz Zul. Ustaz Zul. Kita ada ramai Ustaz ni. Kita sekarang ni masya-Allah tabarakallah ramai semua perawat-perawat masya-Allah yang sentiasa sedia membimbing kita Ustaz Zul boleh nak pakai jurus. Masya-Allah. Pergerakan tangan seolah macam menggunakan jurus. Seolah dibolehkan. Okey. Kita dah lupa nama kitab ni. Allahumma salli alaihi. Ada yang dibahas oleh Syekh Muhammad Faizar berkenaan dengan metode penggunaan jari tauhid itu. Lupa nama kitab dia. Ustaz ingat tak? Apa nama kitab dia? Masya-Allah. Begini, sahabat yang dirahmati Allah, kepada yang bertanya, Nazmi Hakim berkenaan dengan perawat yang menggunakan pergerakan tangan seolah macam menggunakan jurus. Baik. Di dalam ruqyah syar'iyah, okey, Ustaz nak sentuh secara umum. Apa yang dibolehkan ialah yang pertama ialah dengan sentuhan. Yang kedua dengan tiupan. Yang ketiga dengan pukulan. Begitu. Yang pertama dengan sentuhan dulu. Contoh kita terus praktis ya. Begitu boleh. Okey. Sentuhan. Kemudian pukulan. Okey. Dan ada beberapa tempat pukulan tidak dibenarkan. Antara daerah atau area tempat-tempat yang tidak dibenarkan untuk disentuh atau dipukul di bahagian mata. Mata tak boleh. Ni tak boleh. Ni tak boleh. Tak boleh ya. Masya-Allah. Jazakallah. Kemudian tempat-tempat yang terbuka lain ataupun area-area yang sensitif, walaupun sesama perawat lelaki, pesakit juga lelaki. Tempat-tempat sensitif tidak boleh dipukul apalagi disentuh. Cukup memberikan arahan kepada pesakit untuk menyentuh pada area yang mereka rasakan itu sensitif. Ya. Kemudian Nabi juga pernah mencontohkan adanya seorang yang diruqyah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meniup ya. Tiup Ustaz. Begini. Tiup. Begitu ya. Begitu. Terus sehat. Masya-Allah. Ya, begitu. Dan ada beberapa contoh yang telah dicontohkan juga dengan melakukan siapa nak buat? Doa yang tu kami tidak mempraktikkan itu atas bimbingan dan atas teguran daripada guru-guru kami. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas ludah baginda itu adalah sesuatu yang diberkahi. Kita ni mujizat. Maaf yang termasuk dalam mukjizat. Kita ni bakteria dan virus. Ya, kalau pesakit tu diam, kita ludahi, mungkin dia kerasukan. Terbalik ya. Kalau Nabi pesakit kerasukan diludah, sembuh dan sehat. Itu bezanya. Nak kalau lepas makan durian Allah. Durian, tempoyak, petai. Ya. Gila. Jadi kemudian ada pun perawat juga boleh menyentuh. Boleh menyentuh kepada seseorang yang non mahram atau perempuan ajnabi dengan menggunakan
alas, tangan yang beralas, minimum berlapik. Sarung tangan Kita botak. tak ada sarung tangan, berlapik lah begitu. Bata. Begitu. Boleh. Ukhrush ya Allah. Rasalah. Begitu ya rasa. Ya. Jadi itu sebagai contoh saja. Jadi tak ada istilah keluarlah jin, kamu keluarlah, tak ada begitu ya. Jadi insya-Allah sebagai perkongsian santai agar kita tidak terlalu mengantuk. Kerana soalan banyak lagi ni kami insya-Allah. Ada soalan daripada Haziran Nurjana. Ni menarik. Kaedah pancung jin, bunuh atau kurung dalam botol, adakah syar'i? Allahu akbar. Saya ingatkan di zaman kita ni dah tak ada dah botol-botol. Masih ada lagi ya? Masih ada lagi. Dan masih lagi ramai tak tahu lah. Okey, baik. Ada siapa yang bertanya tu Ustaz? Nur Hazira Jannah tadi. Mana tu? Ni Hazira Nur Kaedah pancung jin. Pancung jin, bunuh jin, kurung jin dalam botol. Adakah itu termasuk syar'i? kaedah yang syar'i? Nah, sahabat yang dirahmati Allah, ini Ustaz nak sentuh sikit berkenaan dengan sifat jin dahulu. Sahabat yang dirahmati Allah kena tahu secara relevan, logik akal, adakah jin itu mempunyai jisim? Kita ni sahabat-sahabat semua dah ada master, dah ada PhD, dah ada double degree, tapi menyedihkan apabila masih meyakini dengan individu yang mengklaim melakukan kaedah begitu sebagai sesuatu amalan yang syar'i. Jin tidak berjisim. Sifat jin itu sendiri ada dua yang boleh kita fahami dengan cara mudah, logik akal. Jin itu apabila tidak berjisim, maksudnya seperti udara yang ada di hadapan kita, tidak boleh kita sentuh, tidak boleh kita pegang secara khusus begini, kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama, jin itu juga boleh menampakkan diri, menampakkan diri dalam perubahan sifat dan wujudnya, antaranya berbentuk seperti haiwan, ataupun berbentuk dalam keadaan sifat yang lain selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila jin ini bertasyakul atau menampakkan diri, menjelmakan diri, jin ini sebenarnya sedang melanggar fitrah kewujudannya sendiri. Nah, apabila jin itu menampakkan diri atau bertasyakul, jin itu sebenarnya sudah pun melanggar fitrah, dan apabila melanggar fitrah ke alam manusia, hukum kepada jin itu sendiri akan melalui satu hukum yang sama seperti mana manusia yang berada di alam manusia. Mereka kalau dikerat, terpotong jari akan luka dan cedera, begitulah juga sifat jin. Jadi kalau jin yang kita klaim daripada kita seorang pesakit pergi berjumpa perawat, pengamal, dia kata, kamu ni di sebelah kanan ada 40 ekor, sebelah kiri ada 32 ekor. Ini kisah benar ni. Seekor 200. Seekor 200 murah. Kat Terengganu murah. Kat KL 300.5. Seekor jin nak buang 300.5. Darat 40 lebih. Ada seorang hamba Allah ni, seorang ibu, usia lebih kurang 50 lebih, datang ke center Ustaz, menangis-nangis. Baru bagi salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh saya tahu apa keluhan makcik? Baru dia nak start, dia dah menangis. Dia bukan kerasukan, tetapi dia rupa-rupanya sebelum dia datang ke center, ke pusat bimbingan kami, dia baru saja balik daripada satu pusat rawatan yang ada nama ABC tu. Ustaz, ABC ataupun 1 2 3. Dia berjumpa dengan pengamal yang ada nama yang masyhur, bukan macam ustaz, tak ada orang kenal pun. Tiba-tiba dia cakap, makcik, di sebelah kanan makcik ada 40 ekor, yang sebelah kiri ada 32 ekor. Kalau nak buang satu-satu 350, kalau ambil package 2 600. Tapi kalau makcik nak buang semua, kira lamsam lah. Dalam
50k bersih satu keluarga. Makcik tu menangis. 50,000. Menangis. Oh, patutlah dia menangis, bukan sebab histeria. Dia cakap dia tak ada duit sebanyak tu sekarang ni, tapi disebabkan sakitnya dia dengan keluarga dia. Macam mana ustaz nak buang ni, berapa pula bayaran dia ustaz? Dia tanya macam tu ya. Jadi ustaz pun bagi tahu kat makcik, kalau makcik esok dah jadi jutawan, makcik dah jadi millionaire, nak bantu orang lain silakan. Saya insya-Allah saya masih boleh lagi. Dia berhenti menangis. Dia sihat tu, ustaz suruh balik dia. Macam tu. Bayangkan, sebenarnya individu yang cuba menakut-nakutkan kita ni di luar sana, mereka ni ada tujuan lain. Jadi kaedah menangkap jin, sembelih, masuk dalam botol, itu adalah kaedah yang kita kategorikan sebagai non syar'i, tidak benar dan tidak termasuk sebagai ruqyah syar'iyah. Semoga menjawab ya. Menyalahi etika perubatan Islam. Di dalam etika perubatan, pengamal perubatan Islam juga itu sudah melanggar etika pengamal perubatan Islam itu sendiri ya. Sebenarnya garis panduan ni telah dikeluarkan oleh beberapa negeri. Sahabat-sahabat boleh rujuk dalam portal, dalam website, dalam FB page. Kita dah tahu. Bila ke Ustaz share, ingat lalu je kot. Tak baca kan? Geram betul. Panjang. Jadi sebab nampak tak hebat. Betul. Salah satu lagi, kita yang tak hebat kot. Apabila adanya permintaan, demand dalam masyarakat, keinginan melihat sesuatu yang ekstrim, contoh seorang pengamal perubatan melakukan aksi-aksi bergerak agresif, bersilat, menangkap jin dalam botol, mendakwa dia menangkap jin dalam botol dan membuat pergerakan-pergerakan tertentu, itu sebenarnya yang masyarakat suka kan? Sebab ada action betul. Dia tak ngatuk. Gimmick. Kita jadi gitulah ilmiah tuan-tuan. Jadi sahabat-sahabat jangan tertipu lagi. Lepas ni kalau ada perawat yang mengaku begitu, suruh perawat tu cari peruqyah untuk dibantu ya. Jadi jangan terlibat dengan perawat yang mendakwa, menyembelih, menangkap ataupun boleh melihat jin secara zahir dengan matanya sendiri. Okey, mudah-mudahan menjawab. Wallahu a'lam. Ini kalau kes sebegini pancung bunuh masuk jana botol, kalau ambil SKN dulu lagi insya-Allah gagal. Awal-awal lagi. Balik awal. Itu. Baik, tuan, SKN itu CJ Kemahiran Malaysia dalam bidang perawatan ruqyah di bawah kendalian Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia yang diiktiraf oleh KKM. Itu proses dia tuan-puan. Baik, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak highlightkan beberapa perkara sebelum kita pergi pada soalan lanjut. Banyak. Kebanyakan yang berubat dengan uskon ataupun dukun, dia rasa sembuh, dia balik Parah. rasanya penimpal itu sembuh. Tetapi sebenarnya penyakit bahayanya dah hilang. Penyakit maknawi, yakni jiwa dia jadi semakin jauh dengan Allah, dia jadi makin kuat buruk sangka, dia makin dendam kepada orang tertentu dan sebagainya. Walaupun penyakitnya dah sembuh, penyakitnya hissi, penyakitnya dah sembuh, hilang sakit kepalanya, mencocok di perut hilang, tapi penyakit di jiwanya semakin membiak dan berbahaya. Itu yang dikehendaki oleh syaitan. Tetapi berbeza orang yang sembuh dengan perawatan ruqyah syar'iyah, mereka semakin dekat dengan Allah. Dulu mereka masa sebelum sakit tak baca surah Al-Baqarah. Bila sakit dibaca sentiasa dengan suami. Masya-Allah. Dulu suami dengan isteri baca Yasin pun malah nak baca, tapi dah kena gangguan. Ada seorang pesakit tu sihir, dia boleh menghabiskan surah Al-Baqarah dalam masa 2 hari bersama suami isteri. Dan setelah sembuh, mereka mengulangi amalan tersebut istiqamah sampai ke hari ini. Masya-Allah. Saya pun tak khatam 2 hari ni surah Al-Baqarah. Tak sempat.
Apa? Jadi Hikmah mereka dia. lebih baik, lebih Ya. hebat daripada kita sebenarnya. Betul, pandang sudut hikmah ya. Itu. Masya Allah. Kita mungkin kalau sakit ni mungkin akan baca buku hadis sendiri. Kita pun baca hari-hari ni pun sebab kita perawat. Tu. Belum tentu kita baca kan. Sebab tu kami sampai sekarang masih belajar dan mengharapkan bimbingan. Ya, sahabat-sahabat yang di luar sana berjumpa dengan kami, sebenarnya sahabat yang diuji adalah guru-guru kami. Ya, kami anggap guru. Kami sentiasa dapat sesuatu, kami sentiasa belajar sesuatu di setiap pertemuan kita. Itu yang Ustaz selalu doa dan harapkan. Dan alhamdulillah, ya, terima kasih pada semua yang memberi kepercayaan untuk kami bantu. Ya, insya-Allah di belah pantai timur boleh terus berhubung dengan Ustaz Salihin dan tim di sana. Insya-Allah Ustaz nak rawat yang macam ni, tak nak jumpa Ustaz Salihin, so, nak dengar Ustaz ni je. No, sama, tak ada beza. Sama ya. Ya. Kita rujukan Ustaz sama je. Ya. Suara je lain. Suara dia lebih sedap Ustaz Salihin lagi. Sama je. Ustaz Syafiq lagi sedap lah taranum dia. Ada soalan daripada Aida Ahmad. Adakah dibolehkan perawat mengenakan bayaran tertentu kepada pesakit? Ada kalanya sehingga membebankan sebagian pesakit. Kalau dibenarkan pun berapa kadarnya, ataupun yang dibenarkan tu macam mana, yang tidak dibenarkan tu macam mana? Masya Allah, bagus soalannya. Sebenarnya soalan ni daripada dulu sampai sekarang masih ada dan masih ramai orang yang tertanya-tanya. Ya, kalaulah benar kita beriman dengan Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kalau benar beriman dengan Al-Quran, biar sahabat-sahabat saja yang meletakkan jumlah dan maharnya, kerana kami bukan penyembuh. Ya, jadi kadar sekiranya ada satu pihak ingin memberikan sumbangan ataupun hadiah, lebih selesa dengan hadiah, kerana ada dalam satu riwayat perkongsian dari seorang sahabat itu mendapat hadiah. Ustaz ringkaskan ya, mendapat hadiah setelah hanya membaca suratul Fatihah. Dalam satu riwayat yang lebih masyhur, sahabat itu mendapat 300 ekor kambing. Ya, satu ekor kambing berapa kat sini? Cuba kira. Kalau kita ambillah paling murah, satu ekor kambing, berapa Ustaz? 400 handuk kambing. Oh, 1000 ya. Oh, parah. Ni lebih kurang 1000 kali dengan 300 ekor kambing. Kali berapa? 300,000. Mana mungkin sahabat-sahabat mampu berkongsi rezeki. Setiap kali jumpa Ustaz Salihin 300,000. Banyak wildfire. Dah start dah tu. Jadi mana mungkin kita, bukan semua orang mampu di situ. Nah, untuk kadar yang lebih baik, untuk menghindarkan fitnah, yang pertama perlu ada persetujuan kedua-dua pihak. Terutama pihak perawat. Contoh, kalau di Akademi Aras sama dengan di Asazah. Pergi, kalau datang ke center, nak bagi berapa sumbangan, silakan. Betul tak? Dalam tabung lah. Ada tabung sumbangan. Jangan bagi tangan. Jangan bagi tangan sebab nanti terambil lebih. Ya. Jadi masuk dalam tabung. Jadi kami tak tahu berapa, letak je. Kami tak tahu. Demi menjaga keikhlasan kami sendiri. Ini fitnah juga untuk kami. Ini ujian perawat sebenarnya. Jadi kami tak nak tahu. Tak kisahlah, tak kisah berapa. Ustaz, kami tak bawa duit, sudahlah balik. Malah kami yang beri hadiah. Betul Ustaz? Ya. Bagi produk kita, keperluan apa yang dia perlukan sesuai dengan keluhan dia, penyakit dia. Ya, begitu. Kami sama je, tak perlu pening. Kita lihat keadaan pesakit tu. Kecuali pesakit mampu. Pesakit tadi minta tolong datang ke
kawasan, maksudnya kami terpaksa pergi ke luar kawasan. Ustaz tinggal di Kuala Lumpur, ada pesakit lokasi di Johor Bahru contoh. Dia, Ustaz kalau nak minta Ustaz datang bantu kami sekeluarga berapa, jadi kita boleh memberi atau menjelaskan sesuatu yang kita kos yang terlibat. Contoh kos minyak kilometer 1 per km berapa, RM1. Jadi kalau pergi balik dalam RM200 contoh, campur tol RM300. Ini kos belanja hangus. Sebab kami pun ada komitmen. Janganlah ustaz ni tak ikhlas, letih lah. Nak start kereta pun. Kami Ganu ada 4 buah basikal. Kita tanya pesakit itu. Ya? Mana? Kami sampai hati ke? Sampai 5 jam. Apa lama sangat ustaz? Kami pergi dengan basikal jadi tak perlukan duit minyak. Itu keikhlasan kami dah tu. Yang tu ustaz tak nak masuk campur lah, sebab buat masa ni tak ada spek basikal boleh menampung beban berat menampung sekarang lah. Kalau 10 tahun lepas insya-Allah lah ya, Ustaz Salih ni nak kena ni. Jadi buat masa ni ada basikal tapi tak mampu nak 5 jam lah ya. Jadi Ustaz terpaksa naik kenderaan yang sesuai menampung beban ni ya. Jadi kalau pesakit mampu Ustaz, okey, kami maklum kalau Ustaz pergi dalam durasi 6 atau 5 jam, Ustaz perlukan rehat. Jadi kami perlu bermalam, sekurang-kurangnya 1 malam. Kami akan berehat dahulu sebelum esok awal pagi kami mulakan rawatan. Semua kami akan bantu satu keluarga, bukan satu orang yang sakit, tidak. Satu keluarga dah halang-halang kami datang. Jadi persetujuan yang Ustaz masukkan tu, kami dah jelaskan apa kos belanja hangus kami, belanja hangus yang kami perlu tanggung, dan pihak keluarga bersetuju untuk memberikan wang tambahan atau hadiah sebagai tanda ikhlas. Boleh kita panggil tanda ikhlas dia jugalah. Tak boleh juga ya, satu pihak tak boleh, hanya satu pihak saja ikhlas, tak boleh macam tu ya. Sebab kita ada hati perut, hati dan perut ya. Hati kami perlu jaga juga, dan perut kami juga perlu jaga. Di antara hati perut perlu dimasukkan air dan makanan. Jadi kos-kos begitulah yang sebenarnya. Jadi tak ada masalah pun kalau kita merujuk dalam yang perkongsian yang Ustaz kongsi tadi. Mungkin kita terbeban, jadi akadlah dengan sesuatu yang kita mampu. Qadarullah. Ustaz kongsi juga kat sini ada seorang hamba Allah yang datang jumpa Ustaz. Dia betul-betul Allah uji dia 8 tahun dia tak ada kerja disebabkan dia satu keluarga kena sihir dan dia adalah ketua keluarga. 8 tahun tinggal kulit dengan tulang je, lebih kurang macam tu. Datang jumpa Ustaz, nak balik Ustaz, sebenarnya abang ada ni je, dia kata. Abang dah 8 tahun tak ada kerja. Abang punya ni abang simpan, sekarang minta tolong abang pula terima saya punya ni macam tu. Itu yang kami rutinkan. Jadi janganlah risau, kalau tak ada jangan risaulah, kami yang membantu, bukan sekadar ruqyah, malah lebih daripada itu. InsyaAllah Allah akan bagi apa keperluan dan keperluan sesuai dengan apa yang kita telah berikan. Jangan takut ya, insyaAllah. Maknanya di sini kena untuk pengiraan kos minyak, makan minum perawat, penginapan kalau perawat tu pergi ke tempat anda perlu dia ambil kira lah. Orang tu panggil perlu adalah timbang rasa hati perut tersebut. Apa yang dirahmati oleh Allah, saya nak berkongsi sedikit sebanyak. Pernah saya merawat orang kaya, saya dah sebut siapa dan sebagainya. Bila kita pergi ke rumah besar dan sebagainya, huru-hara rumahnya, kita rawat, banyak azimat ada dan sebagainya. Pesakit bila duduk dalam rumah suka bernafas dan nampak sesak nafas dan nampak kelibat, terpaksa tidur di luar rumah, di pejabat dan sebagainya, rumah besar. Apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita rawat dan kita selesaikan macam biasa.
Kita bukan nak berkira, kita pergi satu tim, air pun tak angkat. Tapi kami tak sebutlah nak air. Tak ada. Kita telang radio je lah. Dan terima kasih Ustaz atas keikhlasan Ustaz datang. Okay. Sagu hati pun tak ada. Tak apa, kami tak ada apa. Dan bila balik dalam kereta, tim kita, anak-anak buah kita, Ustaz, lapar lah Ustaz. Okay, lapar. Kita berhenti tepi jalan, kita makan. Sebagai seorang ketua lah kena belanja. Alhamdulillah. Hanya mereka memandang ketua je. So, untuk mengelakkan saling pandang memandang, jadi ketua bayar lah. Terpaksa tutup pandangan hijab tu. Betul. Kita terpaksa tutup pandangan hijab tu, jadi ketua bayar. Jadi di situ tuan-puan, cubalah nilai kita dah cuba ya Allah. ikhlas. Kita dah memang seikhlas mungkin. Tapi kalau dompet semakin menipis, keikhlasan pun makin menipis tuan-puan. Kita ikhlas dengan Allah SWT, tapi kehidupan kita kena akui dunia ni wasilah kepada akhirat. Tapi kita tidak ungkit, kita tetap mendoakan, tak terasa. Tapi saya nak highlightkan di sini pada malam ni, saya berjumpa satu hamba Allah. Dia terkena sihir ditanam daripada Ipoh, Perak. Saya tak sebut nama, mungkin dia ada malam ni. Dia datang tanpa temu janji. Datang dengan bas. Suami dia amat bagus. Kerja isteri tak kerja lah. Suami kerja sebagai cleaner je. Jadi dia datang, suami isteri datang turun pagi hari lagi di Masjid Bandar Permaisuri. Saya pada masa tu tak bertugas. Bila tak bertugas, duduk di rumah. Tidak bermakna tak solat. Solatlah di rumah bersama keluarga. Satu panggilan, ustaz ada tunggu ustaz ni. Ustaz ada buat perjanjian. Kesian makcik ni dalam kudung kaki. Kaki sebelahnya kudung dah. Isteri tu. Isteri. Jadi duduk atas kursi roda. Datang tak tahu nak duduk tempat mana ni, ustaz tak ada ni. Kita bercek jadual temu janji, tak ada. Tanya admin, marah dia. Siapa buat temu janji ni? Biasalah. Admin pun pening kepala je. Tak ada ustaz. Kita pun pecuk kereta. Pecuk pergi tu. Tengok. Rasa penat lah. Pecuk lagi, tak sempat makan, tengok. Bila tengok keadaan dia, hilang penat kita. Masya Allah. Kakinya kudung dan sebagainya. Saya pun tanya, pakcik daripada mana? Ipoh, Perak. Maafkan makcik, dia sebut. Dia sopan santun cakap, makcik tak tahan sangat bila makcik dengar ustaz bagi tahu simptom sihir ditanam 100% ada pada diri makcik. Betul apa yang ustaz cakap, seperti mana ustaz tunjuk dalam kitab tu. Saya terus datang. Esokkan tu dia ambil jaket tu sampai pagi. Malam tu ambil jaket sampai pagi esok. Masa diagnos, habis diagnos semua, doktor tak tahu punca. Doktor kata sebenarnya tak tahu punca sakit apa kaki, tapi dikerak juga. Bila kerak ingat sembuh, tapi semakin sakit. Jadi tak tahu sebab apa, doktor kata nak kerak satu lagi kaki. Allah. Dia pun kata ni makin pelik dia ni. Tanpa operasi. Tidak sengaja dia tengok FB live. Tak sengaja. Tak sengaja tu lah. Sama dengan dia. Jadi ini telah dioperasi. Okey. Datang ke tempat, bila kita bismillahirrahmanirrahim, letak je tangan atas kepala, ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan barakah ayat Al-Quran ini angkatkanlah penyakit makcik ini ya Allah. Dia terus kakinya terus Oh, ketak. kakinya ketak. Lalu tak boleh bergerak dengan hebat ataupun keras. Bergerak dengan keras, bergegar. Tangan kita bergegar, tubuh kita bergegar. Pegang dia. Itu memang agresif. Tapi yang saya baik dah tak ada kaki sebelah. Jadi tak dapat bangun lah. Kita ruqyah dia selama 3 hari. Duduk di sana. Kita bagi homestay lah. Homestay semua. Tapi saya nak bagi tahu, selama 3 hari saya rawat dia, alhamdulillah. Daripada mula dia datang dengan keadaan mukanya kelam, gelap apa, kekusutan, dalam keadaan yang baik, senyum, dapat senyum dah. Suami dia macam mana? Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Kita rasa puas merawat dia, suka. Tapi saya terkejut, dia bagi pada saya 800. Saya tengok keadaan dia, Allah, banyak ni bagi sabar hati. Nasib baik kita sempat
dia bagi tu dia letak dalam poket. Tapi sebelum kita hantar dia naik bas, kita tengok, oh ya Allah, banyak sangat ni. Dengan homestay lagi nak bayar, dengan makan minum dia lagi. Kami bincang tim kami bagi separuh kali. Bagi semua kita ambil, kita bagi separuh untuk ambil makan minum. Sebab kita tengok keadaan pesakit juga. Allah. Sangat berbeza dengan pesakit yang tadi. yang mula-mula tadi. Allah. Berbeza jauh. Jadi kesembuhannya pun kita tengok ketara sebenarnya. Masya-Allah. Sebab kita tengok dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara salah satu pintu kesembuhan adalah dengan bersedekah, berinfak. Obati sakitmu dengan sedekah. Itu. Apa yang dirahmati Allah. Jadi tak bolehlah kita katakan perawat ni ikhlas, tak apa, tak bagi pun. Kita kena ada hati perut lah. Pandai-pandailah menilai walaupun dia tidak tetapkan kos tersebut. Masya-Allah ni perkongsian ni menyentuh hati. Masya-Allah, sebagai seorang perawat, rupa-rupanya masyarakat tak perlu jauh, orang sebelah pun dah lalui benda yang sama juga. Ustaz pun pernah lalui. Qadarullah, seorang hamba Allah, pasangan suami isteri yang lebih daripada 8 tahun dan belum dikurniakan zuriat, datang. Lepas tu dia cakap, Ustaz, kami sebenarnya Allah uji sejak kahwin lagi, sekarang dah masuk tahun ke-9, kami masih cuba nak struggle kerja, lepas berhenti kerja, macam-macam ujian lah. Dia cakap masuk tahun ke-9 belum ada kerja tetap. Jadi apabila dia balik, dia tanya sekali lagi, Ustaz, boleh tak kami nanti kalau kami macam Ustaz cakap, Ustaz selalu cakap, baliklah kalau besok dah jadi jutawan, jangan lupa dengan Ustaz, minimum belanja lah Ustaz. Ustaz suka minum air kosong, air suam dengan TO, tolong jangan lupa belanja tu kat Ustaz. Lepas tu dia ingat dengan qadarullah, saudara kita ni lepas dia Ustaz terapi, dia balik. Lepas tu mungkin dalam 3 bulan ke 2 bulan lebih, dia kontak balik. Dia yang pertama, berita gembira dia adalah dia dah dapat kerja, suami isteri dapat kerja. Yang kedua, Allah kurniakan dia bagi dia berita gembira, dalam rahim isterinya sudah ada zuriat. Masya-Allah. Kemudian yang ketiga, suaminya diberikan pekerjaan yang sangat bagus, dan pada hari yang dia nak jumpa Ustaz tu, dia dengan isteri dia, rupa-rupanya waktu dia balik daripada sesi rawatan dengan Ustaz, dia nekat, gaji kita yang pertama ni sayang, kalau Allah izinkan kita infak untuk tabung akademik. Jadi suami isteri ni betul-betul buat apa yang dia niatkan tadi. Gaji suami bulat sebulan, gaji isteri bulat sebulan. Dia kata, Ustaz, ni je yang kami ada. Ustaz memang tak buka lah masa tu, tapi bila sampai depan pintu, masa Ustaz pun bangun nak jalan nak hantar dia, terasa macam tak selesa nak bangun sebab tebal. Jadi Ustaz terpaksa keluarkan, cek. Ustaz panggil balik suami isteri tu, abang, kakak, mari duduk sini kejap, saya rasa abang salah bagi envelope ni, abang tolong kira balik. Masa tu lah Ustaz dapat tahu yang dia hadiahkan memang dengan dia bernazar begitu. Dia nak hadiahkan kerana waktu pertama kali kami jumpa, dia kata dia memang tak ada apa-apa, dan Ustaz suruh saya balik je. Ustaz kata kalau dah jadi jutawan baru jumpa. Saya rasa saya belum tentu jadi jutawan. Jadi inilah yang kami suami isteri persetujui, dia kata. Jadi alhamdulillah, bila dengar berita macam tu, macam Ustaz Salihin cakap tadilah, mana mungkin kita dengan adanya rasa kemanusiaan, kami pun ingin berkongsi rezeki itu bagi balik kepada kedua pasangan suami isteri ini yang baru saja nak memulakan kehidupan, insya-Allah. Nah, itulah keikhlasan yang luar biasa. Allah berikan ganjaran, kebaikan, keberkahan dan nikmat, hikmah di sebalik ujian tadi. Jangan kedekut, kerana apa yang kita beri itu adalah mutlak
pinjaman dari Allah. Insya-Allah akan dapat balik kepada diri kita. Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Ustaz Amirul suka air masak, air suam. Tidak melibatkan kos, tuan-puan. Ya, tak. Di mana-mana saja boleh dapat. Tapi saya suka air green tea. Allah. Kena modal sikit. Modal sikit. Baik, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang terakhir pada malam ini. Kerana kami perlu rehat. Betul. Awas kerana pada pagi esok kami diperingatkan awal pagi lagi untuk berada dalam dewan peraturan. Kami pun pelajar yang mengikuti peraturan, InsyaAllah, dalam pengajian. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi kisah saya nak ceritakan. Ada satu hamba Allah 2 tahun lepas. Dia saya buat kelas tu pun saya buat untuk saya murojaah je sebenarnya. Kita mula dengan kitab ihtilam sebab baru sampai kitab ihtilam. Ihtilam mimpi basah tu. Kita buat dengan anak-anak buah je. Kemudian dah jemaah tahu, makin ramai. Jadi akhir sekali penuh satu dewan. Entah macam mana boleh tersebar. Jadi ada seorang hamba Allah, dia datang, janggut dia panjang sampai sini. Saya pun gerung bila duduk depan dia tu. Kita gerung lah sebab tengok dia ada level dia tu bukan level biasa. Kenapa dia hadir kuliah saya sedangkan dia lebih haling daripada saya dan sebagainya. Rupa-rupanya dia dah 9 tahun ikhtiar untuk ada zuriat keturunan tapi masih lagi belum dikurniakan oleh Allah. Kadang bayinya hilang, isterinya lah, dan kadang gugur. Dan kemudian setelah kelas tersebut, dan kita buatlah rawatan kepada isterinya dan juga rawatan di rumah. Dan setelah dia masuk kelas rawatan tu lebih kurang 2 bulan. Kemudian PKP berlaku, Ustaz. PKP berlaku, saya pun tak dapat nak buat apa. Bangun pagi, solat bersama keluarga, makan minum pun dalam bilik kadang. Lepas tu buat live. Habis PKP setelah 2 tahun tu, saya pergi Masjid Hadari dan jumpa dia balik. Lepas tu kita tak buat kelas sebab PKP lama sangat. Kelas tu kita tak buat, jadi malas dah lah. Dia malas sikit. Jumpa dia, Ustaz, dia kata kena, Ustaz, terima kasih Ustaz. Buat apa? Kita ni buat apa? Alhamdulillah, 6 bulan dah Ustaz. Ada bayi tu. Lepas ada rawatan terakhir tu, Alhamdulillah Ustaz, 6 bulan dah anak. Dapat bayi dah 2 tahun kita tak jumpa dia. Setelah tu ada bayi dah. Mungkin sekarang dah setahun dah. Setahun lebih kot. Mungkin setahun, mungkin. Baik tuan-tuan rahmati Allah, di sini saya nak highlightkan, joinlah kelas-kelas perubatan Islam, ruqyah syar'iyah yang syar'i, yang kita tahu latar belakang pengajarnya, tauliah daripada mana, pengiktirafan daripada mana, sumber rujukan apa, bagaimana ilmiahnya, syarahannya dan sebagainya. Ada nota ke tak, ada modul ke tak disedia pada kita. Elakkan join kelas-kelas yang mengagungkan azimat, sehingga kita dah lah bayar kelas tu mahal dah. Lepas tu kena beli tu beli ni lagi untuk dipakai dan sebagainya. Ada tu beli tu masuk kelas, ada tu perawat bekal kat azimat, dia pakai azimat tu 3 bulan tak boleh tidur, dijual balik azimat tu. Saya tak nak bagi tahu lah azimat apa. Sebab 3 bulan boleh tidur. Dia mari rawat kepada kita. Nak buang sayang, dia jual pada guguk dia. Orang tu pula tak boleh tidur. Tasbih lah. Orang tu pula tak tidur, mari pak kita pula. Kita tengok macam pula tengok benda ni. Sama. Oh, dia jual. Dia jual. Kena balik. Tapi dia tak belajar lah, dia berhenti lah. Bila tak tanya ke sumber rujukan, tak boleh tanya. Ustaz Alul tanya, tanda tak beradab. Astaghfirullah. Tak percaya, salah tu. Hak kita tu, hak kita untuk tanya sumber rujukan. Jadi tuan-puan, yang terakhir ni saya nak minta pada Ustaz Amirul lah. Saya tengok dari FB Ustaz Amirul ada satu iklan akan mengadakan kelas. Jadi kita dah nak save tapi tak dapat nak save iklan tu. Tak tahu kenapa. Dikunci ke di lock tak pasti. Kita ada hijab sikit. Ada hijab sikit.
Oh, Saya ingat dah baca surah Yasin ayat 9. kita buka balik. Kita buka Jadi balik. kita minta Bismillah. Ustaz Amirul kongsikan lah. Kalau ada siapa-siapa yang berminat untuk join, join. Tu. Yang menunggu saya buat kelas pun mungkin lambat lagi kot sebab kita ada beberapa perkara kena uruskan. Jadi join yang Ustaz Amirul dulu. InsyaAllah di situ akan ada kefahaman yang jelas, asas-asas dan sebagainya. Nanti depan hari mudah untuk tuan-puan lanjutkan. Masya Allah. Alhamdulillah. Sahabat yang dirahmati Allah, terima kasih Ustaz Salihin dan semua sahabat-sahabat yang cintakan ilmu ruqyah syar'iyah ataupun sahabat-sahabat yang sangat-sangat mengharapkan ikhtiar kesembuhan dengan pengubatan Al-Quran yang benar. Tarikh terdekat adalah program di Akademi Arash KL pada 1 dan 2 hari bulan Oktober. 1 dan 2 hari bulan Oktober, iaitu pada Sabtu dan Ahad, ya, di Akademi Arash bertempat di Kuala Lumpur, setapak. Sahabat boleh datang, tapi tolong semua sahabat-sahabat nanti Ustaz nak tumpang nanti nak share Ustaz punya Facebook. Yang belum friend tak boleh sebab Ustaz dah penuh, ya. Page Ustaz boleh di Akademi Ruqyah Syariah Holistik. Yang tu boleh boleh follow lah. Boleh follow, nanti Ustaz akan share banyak-banyak dan insya-Allah Ustaz boleh share di Telegram nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Nanti Ustaz minta izin dengan Ustaz Salihin akan kongsi. Tolong follow grup Telegram Asaza Official di Telegram. InsyaAllah beliau akan share juga nanti. Dan Ustaz akan masukkan iklan program-program terdekat Akademi Arash. Terdekat adalah pada bulan Oktober. Jadi sahabat-sahabat, kami insyaAllah akan berkolaborasi insyaAllah hujung tahun Ustaz. InsyaAllah hujung tahun ni. Kalau dah banjir. Dah janganlah. InsyaAllah itu adalah rancangan kami. InsyaAllah sahabat-sahabat juga boleh nanti follow rapat-rapat. Mudah-mudahan kita akan program di Pantai Timur dan kita akan ke Borneo, ya. Nanti Borneo nanti insyaAllah Aras dan Asaza akan terbang ke Borneo ya, dengan burak. Ya, insyaAllah. Mudah-mudahan adalah sesuatu yang Allah izinkan. Kali yang percaya ni tak tahu nak kata apa. Janganlah yang tu guraulah. Maksudnya kita akan terbang untuk berdakwah di sana insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tolong pin dan share banyak-banyak. Kalau benar ada sahabat-sahabat yang memerlukan bantuan, tarikh terdekat adalah 1 dan 2 hari bulan Oktober bertempat di Kuala Lumpur, dan insya-Allah kita juga akan berprogram di Pantai Timur. Mungkin Ustaz Solihin nanti akan kongsikan maklumat yang lebih tepat dalam waktu terdekat, mungkin selepas beliau menyusun semula jadual-jadual yang boleh beliau selitkan kerana kekangan dengan tugas harian beliau sendiri, ya. Jadi insya-Allah itu saja daripada Ustaz. Terima kasih banyak-banyak kepada semua sahabat yang telah berikan kerjasama, yang telah share, yang telah tanya soalan banyak-banyak, dan masya-Allah tabarakallah yang sentiasa follow, ya, di setiap program-program yang telah kami buat. Insya-Allah mudah-mudahan apa yang sahabat lakukan ini termasuk sebagai saham dan ataupun pahala jariah yang berterusan walaupun esok kita dah meninggal dunia insya-Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita jumpa di program akan datang. InsyaAllah. Terima kasih banyak kepada Ustaz Amirul dan semualah yang hadir pada malam ni. Ramai ni di luar. Kita ada program kat Kedah Ustaz. Oh, ada satu lagi Ni September. Oh, ni awal lagi. Satu lagi makluman silakan Ustaz. Okey, baik. Bismillah. Minta maaf, ya. Boleh tengok di FB Ustaz ada pin situ. Kita ada program rawatan amal di Gurun Kedah pada 16 dan 17 September. Ustaz akan berprogram pada waktu asar sebelum waktu maghrib. Kemudian slot malam insya-Allah kita bersama Ustaz Al-Fadil Ustaz Kazim, ya. Doakan mudah-mudahan Al-Fadil guru ataupun orang yang kita kasihi, ya, dalam khususnya dalam bidang dakwah ini dapat hadir dan diberikan kesihatan, dan insya-Allah kami akan berada di tempat ini pada 16 dan 17 di Gurun. Pada semua warga Kedah turun
ramai-ramai dah. Macam mana nak cakap bahasa utara? Minta maaf lah. Hampir lah. Jadi meh turun ramai-ramai lah. Lebih kurang gitulah. Meh turun, pakat turun ramai-ramai ke meh turun ramai-ramai. Jadi insya-Allah jumpa sahabat-sahabat di Kedah. Kami insya-Allah akan menggegarkan sahabat-sahabat untuk membantu apa saja bentuk keluhan, termasuk keluhan fizik dan non fizik, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, tafadhal Ustaz. Terima kasih kepada Fadil Sahibul Fadilah Ustaz Amirul dan juga semualah tim Muallish Akademi Arash, semua yang dah hadir pada malam ini dan semua yang join live pada malam ini. Terima kasih, dan yang perawat yang sudi jawab soalan-soalan yang kami tak sempat nak jawab melalui ruangan komen. Jazakumullah khairan jazak juga. InsyaAllah tuan-puan, ilmu Allah itu luas sememangnya, tapi ada batasan syariatnya, ada sumbernya. Ingat itu. Jadi tuan-puan dirahmati Allah, semoga kita senantiasa dikurniakan taufik dan hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jumpa lagi pada live yang akan datang. Malam ni santai je. Kita tidak ada bincang-bincang nak buat, tak ada. Rasa jom Ustaz Amirul ajak tadi, jom Ustaz buat live malam ni, ada masa. Masya-Allah. Kita kata tengok bola dulu. Tapi bila tengok 3-1 tadi rasa down sikit lah, down sekejap lah. Rasa tak nak teruskan lagi, air mata akan jatuh. Jadi Ustaz Amirul jom lah live awal-awal. Jadi saya tak tahu lagi lah keputusan. Saya harap ada keajaiban lah yang berlaku. Tapi moga-moga kita adab pertandingan, ada kalah menang. Tapi insya-Allah yang kita nak adalah semangat berpasukan, silaturahim ditautkan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jumpa lagi pada masa akan datang insya-Allah yang lebih ilmiah. Kalau perlu kita bawa kitab, kita bawakan kitab. Kalau perlu kita hujahan ilmiah dengan perbahasan yang panas, kita akan buat lagi. Bawa sekali. Bawa pesakit sekali. Kita bawa pesakit sekali. Masya-Allah. Kalau ada sudi pesakit yang nak masuk live. Tapi kebanyakannya pesakit sebenarnya malu nak masuk live. Sebenarnya. Tapi ada yang datang center, Ustaz buat live. Saya pun jadi pelik. Dia nak. Sebab apa? Sebab orang kata dia gila. Allah. Jadi dia nak buktikan dia bukan gila, dia gangguan. Jadi batu kita buat live atas permintaan pesakit sendiri sebenarnya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, jazakumullah khairan jazak, barakallahu fikum. Jumpa lagi di lain masa dan waktu yang lebih ruang waktu yang lebih okey, lebih efisien dan sebagainya. Semoga Allah SWT menggandakan pahala kita, dan terima kasih kepada yang berkongsi, share dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada permintaan Ustaz Syafiq untuk alungkan selawat nasyid ke apa ke. Ustaz Syafiq tunjuk sikit. Tunjuk dulu kita punya tim yang belakang tabir ni. Masya-Allah. Kita ada tim yang masih menunggu bersama dengan kita ni. Sebenarnya tadi ramai lagi, tapi ramai naik bilik sebab mungkin dah ngantuk. Masya-Allah. Insya-Allah. Ada, silakan Ustaz Syafiq lah. Ustaz Syafiq. Sila. Sila. Apa? Berapa dia? Kok kepok lah. Al-Quran lah. Al-Quran lah. Sejuk sikit lah. Nasyid. Ayo. Kalau pecah tu biasalah tengah-tengah malam. Biasa apa pagi kan. Baik, insya-Allah tuan-tuan, sedikit sebanyaklah daripada saya, insya-Allah. Ustaz Syafiq ni. Khalidu bil Qur'ani wa imamuna ala hidayatillahi amitna. Khalidu bil Qur'ani wa imamuna ala hidayatillahi amitna. كلام ربنا هدايتنا
أطاع جبريل على رسولنا كلام ربنا هداياتنا أطاع جبريل على رسولنا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. Kalamu Rabbina على نور المصطفى. كلام ربنا على نور المصطفى. Baik, itulah sedikit sebanyak dari saya. Itu sajalah daripada saya dan juga dua orang panel. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salihin dan juga Al-Fadhil Ustaz Amirul Mukminin. Jadi insya-Allah bertemu lagi kita di live yang seterusnya. Itu saja daripada kami. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.